Assalamualaikum and hi everybody. Okay, saya Dr. Emma. Alright. Video ini adalah berkenaan bagaimana kita nak enhance atau mempulih baikkan lagi resume kita dan juga kita nak digitalkan dia. Okay, so kita tengok. Sebenarnya saya telah buat ni dekat FB Live, tetapi because ada technical error, jadi saya rasa lebih adil jika saya record dan anda boleh tengok berkali-kali. Okay, alright. So saya anggap ini adalah penyediaan yang lengkap ya jika anda mahu hasilkan satu portfolio resume. Pertama, kena ada cover letter. Nama pun letter, so ianya dalam bentuk format surat. Tujuan cover letter ialah untuk menyampaikan hasrat anda untuk bekerja atau untuk menjadi intern di tempat terbabit. Okey, nanti kita akan kupas lagi lanjut ya. Kedua, adakan satu muka surat resume. Ia kenalah dalam bentuk hard copy dan anda boleh download daripada free template dalam internet dekat mana-mana. Okay, ketiga, prepare hard copy resume secara tradisional. Okay, kerana tak semua orang, terutama employer yang agak senior, dia nak browse dalam email mereka. Dia orang ada puluhan email yang mereka terima. So, dia orang tak nak, kita tak nak cluttered kan mailbox mereka ya. Dan ia juga memudahkan HR buat filing because ada certain company HR masih buat formal filing untuk auditing ya. Jadi kalau kita hantar hard copy, so mereka senanglah punch in dan masuk dalam file mereka. Okey, dalam yang keempat, prepare resume dalam website. Ini yang kita kata kita nak digitalkan resume kita. Okey, guna Google Sites kalau anda tidak tahu macam mana nak guna website lain. Pasal Google Sites senang. Okey, nanti saya akan tunjuk bagaimana. Nombor 5, masukkan diri anda dalam professional loop dan register dekat LinkedIn. And don't be surprised, memang ada employers yang cari pekerja di LinkedIn. Okay. Keenam, anda mungkin terpaksa buat freelance atau bekerja secara bebas. Jadi, boleh register dalam Upwork atau freelance. Dalam kita nak buat resume, kita kena pastikan apa yang istimewa pada diri kita. Sebagai contoh, anda dah invest diri anda 3-4 tahun dekat universiti. Jadi apa pulangannya sekarang? Maksud saya dalam umur sekarang ni, apakah nilai baru yang anda ada? Bagaimanakah anda jadi lebih baik daripada 4 tahun yang lepas? Apakah kemahiran baru yang anda ada? Okey, terutamanya sekarang dalam impact COVID-19 dalam pekerjaan ni, impact COVID-19 telah menganggarkan kira-kira 2 juta orang hilang pekerjaan. Jadi anda sekarang ini seolah berada dalam talent pool atau kolam bakat yang dalamnya terdapat terlalu ramai orang. Jadi anda kena buat betul-betul soul searching, apa yang special dalam diri anda dan apa yang anda boleh sumbangkan. Okay. Jadi sebelum kita nak pergi lebih lanjut, saya nak highlightkan beberapa cabaran yang anda perlu sedia untuk tepuhi pasca COVID-19 ya. Satu, seperti yang beritahu, kita ni semakin ada ramai yang menganggur dalam pasaran. Kedua, akan ada stiff competition, persaingan yang sangat sengit sebab ramai profesional juga menganggur. Anda pun dengar pilots semua menganggur. Di sini sense of urgency memainkan peranan. Antara pelajar yang baru grad macam anda dengan profesional yang dah ada komitmen, siapa yang mempunyai sense of urgency yang lagi tinggi? Mestilah yang profesional tadi. Sebab apa? Sebab mereka dah ada komitmen masing-masing dan mereka dalam stage yang sanggup buat apa saja untuk survive. The keyword here is survival. Dari segi professionalism dalam kerjaya, diorang memang ada extra advantage. Okey, nombor 3. Nombor 3 adalah employer reluctant nak menggaji staff baru sebab mereka nak kurangkan operational cost. Nombor 4. Employer nak mereka yang digital savvy, yang boleh marketkan dia produk online. Yang internet savvy. Yang bila employer tanya, macam mana kita nak buat ni you can answer, oh yang ni boleh guna, senang je bos. Guna function makro dalam Excel. Senang je, saya boleh buat. Dia nak yang macam tu. Okay? Tapi do not be despaired sebab you pun ada advantage you sendiri. The first one adalah generasi anda adalah generasi internet. You guys are new kids on the block, which have new idea, and then you are techies generations. Jadi, dan kebanyakan operasi kerja pun telah bertukar daripada tradisional ke sistem. Okay.
menggunakan internet, menggunakan cloud, komputer dan sebagainya. So kalau anda boleh tunjukkan kemahiran digital anda, then it will be a huge bonus. Sebagai orang baru, okay, nombor 2, kita selalunya clueless dalam budaya sebuah syarikat. Jadi normally kita untuk faham, kita follow je instruction, kita follow je bos kata apa. Okay, jadi kita ada that kind of saya yang menurut perintah pada awal-awal pekerjaan. Jadi ini akan memudahkan majikan anda. Nombor 3, you are young, you are vibrant, you are active, you ada speed. So this is another advantage. Sebab anda muda. Orang muda ni badan pun kecil lagi. Jalan laju, otak laju. Jadi you capitalize your tubuh dengan tenaga yang Tuhan bagi. Jalankan kerja dengan ceria dan bersemangat. Janganlah jalan pun macam melenggang, nak pergi interview melenggang. Macam malu-malu kucing semua. Employer nak tengok orang yang vibrant, orang yang aktif, orang yang cekap berjalan pantas. Memang betul kebanyakan orang Malaysia ni dikenali sebagai lemah lembut. Tetapi ingat, lemah lembut bukan lemah lembek. Jadi kita nak kita tu berjalan secara tegak, berjalan secara aktif dan laju sebagainya. Okay. Nombor 4. If it meant to be yours, it will be yours. Whatever challenges, whatever disadvantages yang saya beritahu tadi, jika pekerjaan itu adalah kepunyaan anda, it will be yours. Rezeki tidak salah alamat. Okay? Next. Jadi, apa yang kita perlu ada ni? So, kita sebenarnya kena ada kompetensi. Saya rasa you dah belajar dalam kelas-kelas HR. Kompetensi ialah kecekapan. Cekap apa? Kena ada 3 perkara yang cekap. Pertama, cekap daripada segi knowledge, ilmu. Kedua, cekap daripada segi kemahiran. Dan ketiga, cekap daripada segi keupayaan. Anda kena tunjuk kecekapan ni semua dalam resume. Sebab kebanyakannya student, dia macam-macam dia boleh buat. Tetapi dia tak spell out dalam resume. Itu yang sayang sekali. Nak tunjuk kecekapan knowledge senang. Sebab universiti, sekolah boleh provide transcript anda. Ianya ada tertulis dekat CGPA dan grade subject. So, no problem with that. Tetapi, masalahnya nak kena tunjuk kemahiran. Your hard skills, your soft skill, your technical skill. And this, kalau pun you spell out dalam resume, tapi you tak tunjuk pembukti, tak syok lah juga kan. Kita nak tunjuk bukti. Jangan orang kata kita ni cakap saja. Okay, pandai sembang saja. Alright, so tunjuk bukti. So, these are examples of hard skill. Kadang-kadang, anda tak tahu pun sebenarnya anda dah belajar skill tu. Pernah tak terfikir untuk masukkan contohnya contoh budgeting skill. Anda dah belajar dalam kelas accounting. So put their budgeting skill dalam resume. Okay? Jadi saya cadangkan anda semak senarai hard skills dan lihat mana yang berkaitan. Okay, lagi satu contoh. Anda dah belajar cara menulis proposal, kertas cadangan. Itu merupakan hard skill. Jadi bila dalam resume bubuh situ proposal writing sebagai kemahiran yang anda ada. Lagi technical writing. Anda mungkin dah ambil kelas prinsip kewangan kan? Yang di mana anda belajar mengenai menulis report kewangan. Itu juga salah satu bentuk kemahiran. Jadi bubuh itu dalam resume anda. Yakin dengan diri anda? Of course, dari segi praktikal, anda tak ada experience langsung. Tetapi sekurang-kurangnya, bila anda letakkan skill atau apa yang telah anda pelajari di resume, yang anda telah belajar dan praktis kemahiran-kemahiran ini, kemungkinan ia dapat membuka mata employer untuk employ anda. Okay? Sekarang kita tengok soft skills. Ini adalah contoh-contoh soft skills kemahiran insaniah. Okay, beware. Ramai yang suka overdo this one. Okay, contoh letak time management sebagai soft skill. Tapi bila interview, datang lambat. Tak kenalah. Silap-silap you kena basuh, you kena bancuh dengan potential employer. Which is, shows the first impression tu dah out. Jadi pastikan bila kita letak kemahiran ini, anda faham maknanya dan anda kena portray bila ada interview. Jangan tulis contohnya, I have high confidence level in English. Tapi bila interview dalam English, berpeluh-peluh, tergagak-gagak. Habislah macam tu. Technical skill. Anda ada technical skills tak? Okay.
Selalunya yang saya nampak dekat resume, you tulis Words, Excel, PowerPoint. Itu sebenarnya basic. Sekarang ni employer nak banyak lagi. Kalau boleh kita nak yang updated, yang lagi nampak gig sikit. Kita kan nak masuk, kita kan dah dalam gig economy. Contoh, tulis boleh kendalikan Google Drive, for example. Berkemahiran dalam menggunakan Dropbox, cloud storage, for example. Boleh edit video, boleh edit gambar. Tapi ingat, lebih baik kalau kemahiran yang anda beritahu ni, anda sertakan bukti. Di sinilah gunanya buat resume dalam website. Okay? Sebab anda boleh tunjuk, boleh showcase assignment anda atau boleh letak gambar yang berkaitan dengan kemahiran. Assignment dulu tu, you scan, you letakkan dalam your website, dalam satu satu page website tu, letak gallery, contoh-contoh assignments. Okay? Tapi simpan lagi tak assignment tu? Ini adalah salah satu masalah juga ni. Okay. So, kita kena ada tiga komponen ni, the K, S and A. Kena ada knowledge. Kalau ada knowledge saja tetapi tak ada skill, tak ada ability, tak berkemahiran, tak boleh nak buat, you are nerd. People tak nak orang yang nerd. Okay? Kalau you tak ada knowledge, you ada skill dan you tak ada ability, you are robot. Okay? Kalau you tak ada ilmu, you tak ada kemahiran, tapi you boleh buat, sampai bila-bila you low level employment. Kalau you ada knowledge, ilmu, you ada kemahiran tetapi you tak ada ability pula, you jadi politicians lah. Okay? Pandai cakap dan pandai tunjuk-tunjuk sahaja. Tetapi bila buat, tak boleh. And then kalau ada skill, tapi dan ada ability tapi tak ada knowledge. It means that you hanya buat tapi you clueless about the direction. Okay? Kalau you ada knowledge, tapi tak ada ability, tak ada growth. Setakat itu sahaja. You tak ada cuba untuk meningkatkan kemahiran. Betul, Alright. So, untuk address knowledge part, kita dah ada. You ada CGPA you ada transcript you ada subject grades and it's clear cut. Senang. You letak sahaja. Okay. Abilities. Macam mana nak address abilities? You must tally dengan your abilities kena tally dengan hard skills tadi. Show the proof. Show your assignments. Okay, seperti yang saya bagi tahu tadi, adalah sangat-sangat digalakkan untuk anda membina resume dalam website. Dan saya tahu the concern in most of you adalah macam mana nak buat website? Tak belajar pun, tak tahu pun. No, you kena belajar. Dan saya nak suggest satu site yang paling senang untuk anda bina ialah menggunakan Google Sites. Right? So you just type Google Sites here dekat Google search ni, ada dekat sini, you click here sign in. Okay? Make sure you ada Gmail. Right. Kemudian you just click to blank. Okay, kalau macam saya ni, because saya dah ada banyak Google Sites. Saya dah ada banyak web page untuk macam-macam. Right. So in your new Google site, you won't see anything like this. You ada blank saja. So you click dekat blank. Bila you click dekat blank, dia akan sampai dekat sini. Okay. Dekat sini is your page title. Jangan takut explore. So you can type your title here. Alright. You can guna text box, you guna image and then you boleh buat banyak pages dalam satu website. Okay. Dan allocate satu page untuk gallery, iaitu foto-foto anda ketika di universiti. Okay. Tunjukkan yang anda adalah seorang yang aktif. Anda adalah human. Anda bukannya robot, anda bukan nerd. Okay. So, saya berharap anda boleh buat Google website. Next, jika anda mahu, saya juga suggestkan anda sign up dalam LinkedIn. Dalam LinkedIn ni memang ramai professionals dalam ni. Dan don't be surprised because ramai juga employers yang mencari potential employees dalam LinkedIn. We do not know. So, you might want to sign up dalam LinkedIn. Next. Let's say, lepas internship, na'udzubillah, kita tak nak terjadi, tapi katalah masih menunggu pekerjaan, susah nak mendapat pekerjaan.
register yourself dalam freelance job. Okay. Contoh satu site yang buat ni adalah Upwork. So you can register yourself dalam Upwork dan tulis dekat situ apa kemahiran anda dan berapa ringgit satu jam yang you are willing to be paid by potential employer. So ini adalah kerja freelance. Tak semua orang boleh jadi food panda rider kan. Contohnya orang perempuan takkan nak jadi food panda rider semua orang. Jadi if you have kemahiran membuat website contohnya, so you can register yourself sebagai freelancer. Another website yang you boleh buat, yang you boleh letak your freelance job ni ialah dekat Freelancer. Although it is based in US, tapi tak salah saya, dia ada options untuk Malaysia countries. Jadi you can try. Okay. So, ladies and gentlemen, setakat itu dahulu berkenaan enhancing and digitalizing your resume. Saya harap you can get benefits from here. Dan tolong sebarkan pada kawan-kawan dan supaya kita semua dapat update kita punya resume supaya nampak lebih trendy dan lebih updated. Remember, you are in gig economy dalam IR 4.0, everybody talking about technology. Tapi kalau you tak gerti menggunakan internet, you tak gerti menggunakan komputer, masalah juga untuk employer ambil you bekerja. Okay, so sampai itu dulu. We'll see you next time. Bye-bye.